Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama Muhammad Aiman Irfan Zaidi, nombor masuk 055386. Tajuk perbincangan yang diperoleh saya ialah Namadhij as-sahabat wa tabi'in wal hadri min al-fatwa, yakni bagaimana para sahabat dan tabi'in dalam berinteraksi dengan fatwa, sama ada sebahagian yang ada ambil manfaat untuk berfatwa dan juga ada setengah berhati-hatilah dan tidak mengeluarkan fatwa. Jadi kita telah ketahui setelah Rasulullah SAW wafat, urusan mengeluarkan fatwa ni akan diambil alih oleh para sahabat yang tinggal bertebaran di semenanjung tanah Arab lah, sama ada lelaki atau perempuan. Jadi pada zaman para sahabat ini bermula sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 9 Hijrah hinggalah wafatnya sahabat yang terakhir kira-kira penghujung kurun pertama Hijrah. Jadi Ibnu Qayyim ada yang mengatakan bahawa para sahabat yang mewarisi fatwa kepada generasi Islam ni lebih kurang ada 130 orang yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Sahabat yang terbanyak yang mengeluarkan fatwa tu ada 7 orang, katanya Ibnu Qayyim lah, iaitu Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Aisyah Ummul Al-Mu'minin, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Manakala para sahabat yang kita katakan sederhana lah dalam mengeluarkan fatwa, itu antaranya lah Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Salamah, Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, Uthman bin Affan, Abdullah bin Amr bin Al-As dan beberapa orang lain. Jadi dasar sahabat dalam memberi fatwa ni adalah pada perkara yang telah berlaku. Dia mengeluarkan fatwa ni adalah pada perkara-perkara berlaku sahaja, yang telah berlaku sahaja, dan tidak membincangkan perkara yang belum berlaku. Jadi itu fatwa yang diriwayatkan daripada para sahabat ni adalah tidak banyaklah. Jadi pengeluaran fatwa yang berlaku tu dinamakan sebagai maslahah al-ammah, iaitu yang bermaksud kepentingan umum, kerana kepentingan ini tidak dapat dianggap jika sesuatu perkara itu belum berlaku. Jadi itu para sahabat ni ia telah membuat fatwa pada masalah yang belum berlaku, atau mereka ni tidak membuat ramalan hukum terhadap perkara tersebut. Jadi para sahabat ni menganggap perbuatan seperti tidak tidak menunjukkan kepada perkara yang belum berlaku ni adalah perbuatan seperti ia sebagai sia-sia dan juga membuang masa yang berlaku. Jadi pada zaman sahabat juga kebanyakan fatwa tu dikeluarkan berdasarkan konsep ijtihad. Ijtihad mereka sendirilah. Ini disebabkan kebanyakan sahabat yang mengeluarkan fatwa tu adalah para mujtahid yang berkelayakan untuk mengeluarkan fatwa. Dari ijtihad mereka sendiri. Jadi situ masih belum lagi pada zaman sahabat juga, masih belum lagi wujud ikatan-ikatan yang terikat dengan satu-satu mazhab pada zaman tersebut. Beberapa fatwa, kita kata beberapa fatwa baru juga, dan kadang-kala tu dia berlawanan dengan ataupun berlainan dengan penjelasan dalam Al-Quran, yang juga dia berlaku juga pada zaman sahabat. Disebabkan apa? Keadaan dan juga kepentingan umum lah pada ketika itu menuntut para sahabat untuk buat sedemikian. Sebagai contohnya sebagainya Sayyidina Umar bin Al-Khattab, dia telah membuat fatwa yang berlainan dengan penjelasan dalam Al-Quran, yang mana beliau telah mengeluarkan fatwa bahawa tanah yang ditawan oleh tentera Islam di Iraq tidak dibahagikan kepada tentera yang berperang, tetapi ia dikekalkan di tangan penduduk kawasan tersebut. Jadi Umar yang mengenakan, Umar ni hanya dia kena cukai tahunan terhadap mereka. Mengikut kehendak Al-Quran pada lahirnya, pada asalnya hatta al-fa'i, itu tu mestilah tanpa bahasa berkata mestilah
dibahagi ke 1/5 bagi Allah, Rasul, kerabat Rasul yang terdekat, anak yatim, orang miskin, dan juga 4/5 lagi dibahagikan kepada tentera yang berperang melawan kawasan tersebutlah. Jadinya cara Umar ni cara ini tidak diikutilah oleh Umar, kerana beliau tu dia fikir kemaslahatan tuan-tuan tanah yang akan hilang mata pencarian serta memikirkan kestabilan negara. Jika tanah yang ditawan tu diberikan kepada tentera Islam yang berperang, siapakah yang akan menanggung tuan tanah yang kehilangan milik mereka? Jadi Umar pun untuk keamanan Iraq sendirilah, siapakah yang menjaganya dengan percuma. Atas alasan itu, para sahabat yang mula-mulanya tak terima dengan fatwa yang keluarga Umar, last dia juga mempersetujui. Pada fatwa pada zaman tabi'in dulu, bagaimana tabi'in ini berinteraksi dengan fatwa? Secara umumnya hampirlah sama dengan apa yang berlaku pada zaman sahabat, yang mana mereka ini berpegang pada kaedah ijtihad lah. Jadi lalu oleh para sahabat dengan merujuk segala hukum pertama itu daripada Al-Quran dahulu, batu sunnah, sebenarnya ijtihad para sahabat. Kalau tidak semua tu, barulah mereka berijtihad sebagaimana yang para sahabat berijtihad sendirilah. Jadi pada awal zaman tabi'in ini, fatwa yang dikeluarkan adalah menandaskan ijtihad mufti yang merupakan seorang mujtahid tanpa terikat dengan mana-mana mazhab fiqh. Jadi percanggihan fatwa pada zaman tabi'in ini semakin meluaslah jika dibandingkan dengan zaman sahabat. Jadi zaman sahabat dulu tidak terikat dengan mazhab-mazhab lah. Ini berlaku kerana suasana pada zaman tabi'in tempat yang jauh. Suasananya tempat yang jauh di antara satu sama lain, tidak ada ijma' antara mereka, dan berpecahnya umat Islam dari segi politik kepada pelbagai puak. Bermulanya pada awal kurun kedua sehingga pertengahan kurun keempat, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh tabi'in mulanya terikat. Jadi pada zaman sahabat tu terikat lagi dengan mazhab-mazhab mana. Mulanya terikat dengan mazhab lah. Mula terikat dengan mazhab yang tertentu seperti mazhab Al-Imam Al-Auza'i di Syam, mazhab Imam Al-Layth di Mesir, dan juga empat mazhab, iaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan juga Hanafi dan Hanbali. Jadi tradisi fatwa ini mengikut zaman mazhab tu, mengikut mazhab tadi lah. Ada empat mazhab, mazhab Al-Auza'i dan mazhab Al-Layth tu kekal lah hinggalah berdosakanlah hingga hari ini. Jadi itu saja daripada saya. Segala baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan banyak keburukan dan kesalahan datang pada diri saya sendiri. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.